Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebabkan oleh cikgu tak dapat buat kelas untuk hari ini, so cikgu rekod siap-siap. Jika mahu tengok video ni, nanti cikgu akan bagi task, okay, untuk setiap video yang cikgu tunjukkan kepada kamu lah. Okay, baik. So sebelum kita ada belajar berkaitan dengan displacement, velocity, speed, acceleration, okay, kamu belajar berkaitan dengan kesemua formula-formula tersebut. So untuk kali ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita, iaitu berkaitan dengan ticker tape experiment, okay, yang menggunakan ticker timer. So kalau kamu tengok dekat bahagian dalam buku teks ni, ini adalah ticker timer. Macam mana cara function dia adalah, cikgu akan tunjukkan video kepada kamu. Okay, kejap. Okay. Okay, baik. So ini adalah eksperimen. Use of ticker tape timer. Ticker tape timer. Power supply. Ticker. Okey, dia ada menggunakan power supply. Power supply ini akan bersambung dengan bahagian ticker timer. Ini kita namakan sebagai ticker timer. Ticker timer ni function dia adalah apa? Ticker timer ni adalah untuk menghasilkan dot. Okey. So dia akan menghasilkan dot. Macam mana cara dia menghasilkan dot? Sekejap lagi kamu tengok. Power supply. Ini ticker tape timer. So ini ada, seterusnya adalah trolley. Okey. Trolley ini nanti kamu akan sambungkan dengan ticker tape. Okay, ticker tape tersebut akan bersambung dengan ticker timer. Trolley, meter rule, and ticker tape. Dia ada meter ruler. Okay. The ticker tape timer has a circular piece of carbon paper. Okay, kalau kamu tengok dekat bahagian ticker timer ni, dia ada carbon paper. Carbon paper tu function adalah untuk apa? Bahagian ticker timer ni dia akan bergerak atas bawah. Kejap lagi kamu tengok. Dia ada bunyi dalam video ni mungkin kamu tak nampak pergerakan dia. Kita akan buat eksperimen ni dekat maktab. Cumanya waktu PKP ni, so tak boleh buat eksperimen. So cikgu hanya tunjukkan video dahulu pada kamu. Nanti bila kita dah balik maktab, kita ada masa, nanti kita akan buat eksperimen ni. So ticker timer ni dekat bahagian sini, bila kita on saja power supply, so bahagian ticker timer dekat bahagian sini dia akan vibrate, dia akan bergetar atas dan bawah, dia akan bergerak atas dan bawah. Yang warna putih ini adalah ticker tape. Ni putih ni ticker tape. Ticker tape ini akan bersambung dengan bahagian trolley tadi tu. So bila trolley bergerak, ticker tape ini juga akan bergerak. So ticker timer dia akan vibrate atas dan bawah saja. So bila dia vibrate, dia akan kena pada kertas minyak ni. So dia akan menghasilkan dot dekat bahagian ticker tape ini. Okay. Insert a ticker tape from the left under the carbon paper. Okay. So ticker tape ni akan bersambung di antara ticker timer dan juga trolley. So bila trolley ni bergerak, ticker timer ni juga ticker tape ini juga akan bergerak. Okay, tape ini akan bergerak. Bila tape ini bergerak, so ticker timer akan menghasilkan dot dekat bahagian ticker tape ni. So apa function dia? Kejap lagi cikgu akan beritahu. Pull the ticker tape to the right and tape it to the trolley. So keseluruhan dia macam ni ya. Trolley bersambung dengan ticker tape bersambung dengan ticker timer. Ticker timer, power supply yang akan onkan ticker timer. Bila power supply onkan ticker timer, yang bahagian ticker timer ni akan vibrate atas bawah. Dia akan menghasilkan dot. Okay, dia akan menghasilkan dot. So bila trolley bergerak, dot tersebut akan terhasil. Dan macam mana cara dot tersebut terhasil? Sekejap lagi kita akan tengok. Switch on the ticker tape timer before pushing the trolley to the right. Okay, on. Dengar bunyi tu. Okay, dengar drrrr tersebut adalah ticker timer tersebut dia vibrate dekat bahagian sini. Dia vibrate atas bawah, dia vibrate. Okay. So bila dia vibrate dekat bahagian kertas minyak ini, dia akan menghasilkan dot dekat bahagian ticker tape ni. Okay, dia bergerak, so dot tersebut akan terhasil dan ini adalah hasilnya. Kalau kamu tengok dotnya, permulaan dia rapat dan satu minit. Trolley bergerak ke arah kanan. Trolley bergerak ke arah kanan macam kamu tengok tadi, video tadi. Sekali lagi.
Troli bergerak ke arah kanan. Okey. Okey, troli bergerak ke arah kanan. So kita akan ambil bacaan ke arah kiri. Okey. Sebabkan oleh ini permulaan initial dot. Okey, initial dot, dan dekat tepi ni sekali adalah final dot. Okey, dot tersebut bergerak daripada kanan ke kiri. Troli bergerak daripada kiri ke kanan. Okey. So dot tersebut akan terhasil, makin lama dot makin panjang. Okey, so apa function untuk ticker tape ini sebenarnya? Kita akan kirakan dia punya distance di antara dot distance. Okey, distance antara dot ni, so kita akan bahagikan dengan masa. Distance bahagi masa akan dapat apa dia? Distance bahagi masa akan dapat velocity. Okey, so kita akan dapat had laju untuk troli tersebut bergerak berdasarkan dot yang terhasil ini. Okey, kejap lagi cikgu akan ajar pada kamu. Dots are marked on the tape at varying distances. Analyze the spacing of dots to deduce how the trolley's speed change over time. Kat sini ada nampak dot lah, tapi kamera ni tak clear sangat. So dot dia akan jadi macam ni, nampak dot. Okey. So kejap lagi kita akan belajar So read your textbook chapter 1 on ticker tape timer. So ini adalah eksperimen berkaitan dengan ticker timer. Okey, ticker timer ataupun ticker tape. Ticker timer ni menghasilkan dot. Ticker tape adalah tempat untuk dot tersebut diletakkan. Okay. Have a nice day. Baik, itu saja untuk video. Okey, seterusnya kita sambung balik melalui kita punya textbook. Okey, sekejap, conteng sikit. Okey, baik. Seterusnya, sekejap. Baik. So seterusnya, tadi cikgu cakap, tunjukkan ni. Okey. Okey, tadi cikgu cakap kalau troli tersebut bergerak, dia akan menghasilkan dot. So dot inilah yang akan terhasil. Kamu tengok setiap dot ini dia ada panjang, di antara satu dot ke satu dot dia ada panjang, dia ada length dia. Okay. So daripada length, berkaitan dengan motion, apa yang kamu boleh kirakan berkaitan dengan ticker tape ini adalah satu velocity. Velocity kamu boleh kira disebabkan oleh velocity, formulanya adalah displacement over time. Okay, displacement tu adalah length lah, panjang length. Okay, dalam meter. Over time, time adalah second. Okay. Baik, masa yang diambil, okey, baik, cikgu akan terangkan tentang masa yang diambil. Untuk setiap dot, masa yang diambil adalah 50 Hz. Okey, 50 Hz tu adalah apa? Itu adalah frekuensi. Ramai tak pernah dengar kan tentang frekuensi kan? Frekuensi itu adalah apa? Cikgu tuliskan formula dulu. Frekuensi is equal to 1/T. Okay, T itu adalah period, masa. Masa yang kamu buat eksperimen penulung Bob tu, ada kirakan period of oscillation. So itu adalah berkaitan dengan masa. So F ni adalah frekuensi. Okey, frekuensi. So formula frekuensi adalah F is equal to 1/T. Sekarang ini setiap satu dot, pergerakan satu dot ke satu dot mewakili 50 Hz frekuensi dia. Sekarang ni kita nak dalam second, dalam time, dalam period, masa. Period ni unitnya adalah second lah. Okay. Kita dah ada frekuensi. So masukkan dalam formula saja, kamu akan dapat, cikgu tulis kat sini 50 Hz bersamaan dengan 1/T. So kita nak cari yang T ni, kita nak cari yang second ni, time. T
T ni bawa naik atas. So dia akan jadi T is equal to 1/50. 50. Okay. So bila kamu tekan saja kalkulator 1 bahagi 50 bersamaan dengan berapa? Dia adalah 0.02 saat. So apa maksudnya? 0.02 saat ni adalah masa yang diambil daripada 1 dot ke 1 dot. 1 dot ke 1 dot. Okay. Dia mengambil masa 0.02 saat. Kalau kamu tengok dekat bahagian dalam gambar rajah ni, ada berapa kali pergerakan untuk daripada 1 dot ke 1 dot, kita kira sama-sama. Dot yang pertama, daripada dot yang pertama daripada yang belah kanan ni, 1 dot ke 1 dot. 1 pergerakan, 2 pergerakan, 3, 4, 5 pergerakan. So sebab itulah ada 5 tick. Maksudnya 5 kali pergerakan untuk masa tersebut. So 5 darab dengan 0.02. So masa yang diambil untuk bacaan diagram ini adalah 0.1 saat. Okey. So apa yang cikgu terangkan pada kamu tadi adalah masa yang diambil untuk setiap pergerakan daripada 1 dot ke 1 dot adalah 0.02 saat. Tolong ingat. 0.02 saat. Okey? Boleh? Daripada 1 dot ke 1 dot, masa yang diambil adalah 0.02 saat. Sebab itu, yang video yang cikgu tunjuk tadi tu, bila 3 timer tersebut dia vibrate, kemudian terlalu cepat pergerakan untuk 3 timer tu. Sebab itulah daripada dia tekan bawah naik atas, tekan bawah tu 1 dot, naik atas tekan balik 1 dot. Okey. So pergerakan daripada tekan naik tekan balik adalah 0.02 saat. Terlalu laju bila selalu kalau kamu kira kan, kamu kira 1 saat, 2 saat, 3 saat. Tapi kalau pergerakan untuk vibration tu 0.02 saat. Okey, boleh? So tolong ingat. Okey, kejap. Di atas sekejap. Okey, so inilah penerangan yang cikgu bagi pada kamu tadi yang 1/50 tadi. Sebab apa 1/50? Cikgu dah terang kepada kamu daripada 1 dot ke 1 dot. Okey, dia 50 Hz. Hz tu apa? Frekuensi. Okey. So macam mana nak cari untuk second? Gunakan formula F. F is equal to 1/T. Okay, T ni adalah berkaitan dengan masa. T itu adalah berkaitan dengan masa. Okay. F ni adalah yang frekuensi ini. So masuk dalam formula. So last kali kamu akan dapat 1/50. So akan dapat setiap 1 dot ke 1 dot mewakili 0.02 saat. So 3 tape ataupun 3 timer ni, function untuk eksperimen tu adalah kita nak tahu berapa velocity untuk pergerakan troli tersebut. Hal laju pergerakan troli. So kita boleh kira daripada dot tersebut. Kirakan dia punya distance. Kirakan distance dia bahagi dengan masa yang ditetapkan oleh 3 timer tersebut. Setiap 1 dot ke 1 dot adalah 0.02 saat. Okey, boleh? Senang kan? Tak susah pun. Okey, baik. Seterusnya. So kita try selesaikan untuk calculating velocity. Okay, calculating velocity. Okay. So kita ambil yang bahagian sini, yang figure 2.1. Okay, ya, penting ya. Okay. Direction of motion ke bahagian kanan. Cikgu dah bagi tahu tadi direction of motion dengan direction untuk kita nak baca 3 tape ini adalah berbeza. Kalau direction of motion ke kanan, maksudnya motion ni adalah direction untuk troli. Troli tersebut bergerak ke kanan. Troli bergerak ke kanan. Yang kita attachkan kat troli tersebut adalah 3 tape. So bacaan 3 tape adalah ke kiri. Ke kiri. So kalau nak baca kat bahagian 3 tape ni, kamu kena baca daripada kanan ke kiri. Kamu tak boleh ikut direction of motion. Kena ingat,
Direction of motion dia berlawanan dengan direction untuk kita baca tiga tape ni. Kalau direction motion dia ke kanan, bermaksud kamu akan baca tiga tape ini ke kiri. Kalau cikgu nak tanya, kalau direction of motion tu ke kiri, kamu nak baca ke mana? Ke kanan. Terbalik So, kalau tengok dekat bahagian dalam soalan ini, direction of motion ke kanan, so kita akan baca ke kiri. So, kita akan mula daripada bahagian ni ke kiri So, ini adalah dot yang pertama Okay, dot yang pertama kita tengok berapa kali dia bergerak 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali pergerakan. So kalau 6 kali pergerakan, cikgu kata setiap satu pergerakan mewakili berapa saat? 0.02 saat. So misalnya dekat dalam ni 6 dalam 0.02 saat, so dia akan dapat 0.12 second. So daripada dot pertama ni sampai ke dot yang terakhir ni, dia mengambil masa sebanyak 0.12 saat untuk dia travel. So itu adalah untuk masa. Sekarang ini function untuk tiga tape adalah untuk memastikan bahawa kita tahu berapa kiraan untuk hal laju. So kamu tahu formula untuk hal laju adalah yang ini. Velocity is equal to displacement ataupun distance over time. Distance over time. So masukkan saja dalam formula distance dia. Sekarang ni dia dah bagi dah. Daripada dot pertama sampai dot yang terakhir adalah 18 cm. Masukkan 18 cm. Seterusnya masukkan time dia. Time dia 0.12 yang kita kira tadi. So kita dapatlah velocity-nya adalah 150 cm per second. So tolong ingat. Ada troli, ada tiga tape, ada tiga timer. So function dia adalah untuk kita dapat kira velocity. Dan juga kita dapat kira acceleration. Daripada dot tu So ini function untuk dot tu sebenarnya. Kirakan jarak dia, kirakan dia punya masa yang diambil. So kita dah tahu dah nak kira untuk velocity ataupun hal laju. Baik, kita pergi kepada soalan yang belah kanan. Macam cikgu cakap tadi, direction of motion ke kanan. So kamu nak baca dia ke kanan ataupun ke kiri? Ke kiri. Kamu nak baca untuk tiga tape ini adalah ke kiri. Ke kiri. So kita baca daripada dot pertama ni sampailah dot yang terakhir ni. So kita tengok ada berapa kali pergerakan. Start dot pertama 1. Satu pergerakan, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali pergerakan. So kalau 7 kali pergerakan, kamu akan buat 7 darab dengan setiap satu dot ke satu dot adalah 0.02 second. So bila kita tengok balik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 kali pergerakan. Ini nak cari apa ni? Initial velocity. Oh, okay. Calculating acceleration. Okay, so sorry. Sekejap. Cuba dah balik. Okay. Yang ini kiraan untuk velocity. Velocity daripada permulaan sampai akhir. Permulaan sampai akhir kita nak kirakan velocity dia. Tapi kalau untuk yang ini acceleration, sorry. Ingat kan nak kira velocity lagi. Dia nak kirakan acceleration. So kita tahu dulu formula untuk acceleration tu adalah apa. Macam sebelum kita belajar acceleration formulanya adalah A is equal to V minus U over T. V itu adalah final velocity, kalau untuk U adalah initial velocity. T ni time lah. T ni time lah. Masa. So dia bagi kamu bacaan untuk tiga tape ni, direction of motion ni ke kanan. So cara nak baca dia adalah ke kiri macam cikgu cakap tadi Cumanya dia bukan boleh baca macam ni. Ni velocity. Velocity keseluruhan daripada mula troli tu pergi sampai troli tu akhir. So kita kirakan velocity dia. Kamu
Kamu tengok velocity dia sama saja. Tapi kalau yang ini acceleration, pecutan, bermaksud bahawa pecutan tu adalah permulaan velocity kamu ada certain value. Lepas tu macam cikgu cakap sebelum ni, kamu bawa kereta, tiba-tiba ada kereta kancil, dia bawa 200 km/h, kamu dah bawa Ferrari, kamu tercabar, kamu tekan minyak lagi, laju lagi. So velocity pertama slow, velocity yang kedua bila kamu tekan minyak, velocity meningkat. Bila meningkat kan ada pecutan. So dia ada velocity awal, initial velocity, dia ada final velocity untuk menghasilkan acceleration. Okay, so macam ni lah conditionnya, di mana kena tahu initial velocity U dia. So initial velocity adalah bahagian sini, initial velocity. Final velocity adalah bahagian sini. Sebab yang cikgu cakap tadi, direction of motion ke kanan. Kamu nak baca dia ke kiri. So kita akan mula baca dia pada bahagian sini. So dot yang pertama ni, pergerakan yang pertama ni adalah U. Okay. Pergerakan yang terakhir ini adalah V. Dia ada U, dia ada V. Ada U, ada V. Untuk cari acceleration untuk cari acceleration. So kita ada initial velocity, kita ada final velocity. Dan juga kita ada masa yang diambil daripada initial ni pergi ke bahagian final. Okay. So kita kira satu dulu untuk initial dulu, U. So U daripada satu dot ke satu dot, satu pergerakan je lah. Masanya adalah 0.02 saat. Untuk dia punya jarak dia yang ditunjuk kat sini 1.2 cm. Okay, tekan kalkulator kamu akan dapat ni. So initial velocity-nya adalah 60 cm per second. Okay, ni initial lah. Okay, baik. Seterusnya final. Last sekali. Bacaan last sekali. Dot daripada second last ke dot yang last sekali. So ada pergerakan, ada masa dekat bahagian sini. So pergerakan dekat bahagian sini. So ini adalah velocity yang last. So velocity yang last adalah V is equal to distance-nya adalah 3.6 bahagi dengan 0.02. Okay, macam ni. Mana bagi usul. So kamu akan dapat U-nya, ni adalah U. Sorry. Ni adalah U. Ni adalah V. Ni U, ni V. Okay. So kamu dapat U, kamu dapat V. Sekarang ini, masalahnya sekarang ini kita nak cari untuk time. Dia berbeza dengan time yang kamu kira dekat bahagian sini. Okay. Time bahagian sini kamu kena ambil daripada permulaan sampailah akhir untuk kamu kirakan velocity. Okay, daripada mula sampai akhir. Tapi kalau yang nak calculate acceleration, di mana kita ada initial velocity dan juga kita ada final velocity. So time yang diambil adalah, kita padannya sikit. Time yang diambil adalah, initial velocity ni dah settle kan. Tadi kita kira dia punya time dia. Okay, final velocity adalah pergerakan daripada initial ni pergi ke bahagian final. So daripada initial ni kita tak ambil kira maksudnya daripada initial ni bergerak ke pergerakan yang kedua. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, maksudnya daripada initial ni pergerakan daripada initial pergi yang ke akhir. So satu pergerakan, dua pergerakan, 3, 4, 5, 6. Boleh? So sebab itulah dia tulis kat bahagian sini 7 tolak dengan 1 tik. Bermaksud kalau yang kamu kira selalunya dia akan ada 7 pergerakan lah. Bila 7 pergerakan tu kamu tolak dengan 1. Bermaksud dia akan dapat 6. So masa yang diambil adalah 6 darab dengan 0.02 saat. Yang ini yang kamu akan masukkan ke dalam time. Okay. So kamu dapat U, kamu dapat V, kamu akan dapat time. Okay. Bila dah kira-kira semua, so jawapannya adalah
Okey, masukkan semua. So jawapannya adalah 1000 cm/second. Tolong bezakan acceleration dengan velocity ya. Okey, tolong beza. Ramai daripada kamu, cikgu rasa kamu confuse tentang time dia. Kalau velocity, kita akan ambil daripada mula ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita dah tahu dah dia ada 6 pergerakan. So 6 darab dengan 0.02. Tapi kalau acceleration, kita kena cari dulu U dia. Okey, ni bahagian U dia. Ni bahagian V dia. Okey, ni U, ni V. Okey. So macam mana kita nak cari tempoh masa, time interval daripada U tu pergi ke V adalah U ni, daripada U ni bergerak ke arah V. Pergerakan daripada U ke V tu dikira satu. Dikira satu pergerakan maksudnya satu tempoh masa, time interval. So kita kena ambil daripada U ni pergi ke bahagian yang nombor 2. Okey, time interval nombor 2. Okey, daripada yang satu ni kita tak boleh include dah. Kita terus masuk ke bahagian 2, satu pergerakan. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, boleh? Maksudnya sekarang ni yang bahagian, kalau kamu tengok acceleration sahaja, dekat bahagian U ni jangan include lah. Bahagian initial velocity ni masa dia tak boleh include dah. Terus pergi ke bahagian time interval untuk yang second, yang third, sampailah yang terakhir. So sebab kalau kamu nak include pun boleh juga, tapi kena tolak dengan satu. Itu adalah syarat dia. Sebab apa? Disebabkan oleh dia adalah time interval daripada U pergi ke V. Maksudnya yang U ni kita tak kira dah, kita akan ambil terus time interval dia pergi ke bahagian yang dot kedua. Dot ketiga, dot keempat, dot kelima, dot keenam, dot ketujuh. Kat bahagian situ. Okey? Tak apa. Kalau kamu confuse lagi, kejap lagi kita akan terus try jawab lagi soalan-soalan supaya kamu akan dapat bezakan di antara velocity dan juga acceleration, cara kiraan dia. Okey, teruskan lagi. Baik. So ada bahagian tiket tip. Cikgu nak tanya sikit. Sekarang ni troli disambung tiket tip dengan tiket timer. So tiket timer tu akan vibrate, akan masukkan dot. Troli tu akan bergerak ke kanan. Tadi cikgu dah ajar kamu. Troli tu bila kamu lepaskan dia akan meluncur ke kanan, ke bawah ni lah, ke kanan. So macam mana cara kamu nak baca tiket tip ni? Okey, macam cikgu cakap tadi, kalau direction troli ke kanan, direction. Allah, susah ni nak tulis. Okey, direction troli ke kanan. So cara nak baca dia adalah ke kiri. Nak baca tiket tip ni ke kiri. Okey, jangan ikut sama dengan direction of troli. Okey, baik, seterusnya. Okay, so if a long ticket tape is used, a larger number of dots can be recorded on the ticket tape. So lagi panjang ticket tape yang kita gunakan, lagi banyak nombor-nombor number untuk dot yang terhasil lah. So kalau kamu letakkan ticket tape tu panjang, so lagi banyak dot yang akan terhasil. So dot tu kamu boleh pecah-pecahkan ya. Seperti yang dalam gambar ni, ticket tape chart. Okay. Kalau kamu tengok dekat bahagian sini, yang belah kiri ini dia susun setiap satu, dia potong setiap berapa dot kan? 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Setiap 5 dot dia potong. Dia panjang je ni. Kita ada dot. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dia potong. Dia potong, dia buat baru pula. Tiket tape tu panjang lagi lah ke sebelah bahagian sini. Okey, dia ada dot lagi.
5 je dia potong, 5 je dia potong, 5 je dia potong. Okay, so dia susun macam ni. So kalau dia susun macam ni, contohnya macam dalam diagram yang belah kiri sekali ni, dia susun ni 5, ni 5, 5. Kalau kau tengok jarak dia di antara satu dot ke satu dot, nak banding dengan bahagian sebelah-sebelah dia, adalah sama ataupun berbeza. Jarak di antara dot ni ke bahagian dot ni. Jarak. Ni dot ni ke bahagian dot ni. Dia dah potong 5 tiga tip. Okay, 5 strip ni. Dia dah potong. So jarak dia kalau kamu tengok dia adalah sama jarak ni. Okay, katakanlah ni 1 cm, ni pun 1 cm juga. So daripada awal sampai akhir dia adalah 1 cm. Okey, katakanlah 1 cm ni mewakili katakanlah keseluruhan panjang ini untuk strip yang pertama ni adalah 5 cm. Tolong kirakan berapa dia punya velocity untuk strip yang pertama ni. Yang pertama ni je. Tolong kirakan. Macam mana nak kira? Velocity is equal to S over time. Okay. So S dia adalah 5. Time dia adalah 0. Sorry. Ni ada berapa pergerakan? 1, 2, 3, 4. Ni nak kira velocity ya. So ada 4 pergerakan. 4 darab dengan 0.02 saat. Okay. So ini masukkan ke bahagian dalam ni. So ini dia punya velocity dia akan sama dengan velocity yang ini. Velocity dia akan sama. Sebab apa sama? Panjang dia sama. Masa dia daripada satu dot ke satu dot memang sama. Setiap tak berubah 0.02 saat daripada satu dot ke satu dot. So kalau panjang dia dah sama, time taken dia pun sama jugalah. Okay. So bila dah sama, so velocity dia untuk permulaan ni kalau dia susun kat bahagian sini, ini initial, ini adalah final. Initial, yang kedua, yang ketiga, yang keempat sampai sini final. So bila permulaan sampai akhir dia adalah sama, so uniform velocity. Okay. Dia punya halaju dia seragam. Halaju dia sama daripada awal sampai akhir, dia punya halajunya adalah sama. Okey. Kalau kamu tengok yang belah kanan ni, uniform acceleration. Apa formula acceleration tadi kita bincang? A is equal to V minus U over T. Apa maksud uniform acceleration? Maksudnya acceleration ni ada nilai. Dan nilai tersebut adalah seragam. So bermaksud ada pecutan. Kamu bawa kereta permulaan pelan, lepas tu kamu pecutkan kereta kamu laju lagi. Pelan betul laju lagi. So laju pertama pelan, laju yang terakhir tu makin meningkat. So ada pecutan kat bahagian situ. Ada V, ada U. Okay. So bahagian sini dengan bahagian sini dia susun. Macam cikgu cakap tadi, tiga titik tu panjang, dia potong berapa ni? 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Setiap 5 dot dia potong. Setiap 5 dot dia potong. So ini adalah dia punya U, ini dia punya V. Ini initial value untuk velocity, ini final value untuk velocity. So kamu boleh rumuskan dah. Tanpa kamu kira ni, kamu tengok bentuk dia ni, kamu dah tahu lah. Ini adalah berlakunya acceleration. Sebab apa berlaku acceleration? Sebab velocity awal dia kurang ke ataupun tinggi daripada yang kedua? Kurang kan? Kurang, makin lama makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Bermaksud U ni katakanlah U permulaan adalah 5. Ni 5 contohnya. Bahagian sini 5. Katakanlah akhir dia ni adalah 25. Sebab tengok graf dia makin tinggi kan. So 25 tolak 5 dia akan jadi 20. So nilai acceleration tu dalam keadaan yang positif. Okay. So dia akan menyebabkan ada acceleration yang berlaku. So namanya adalah uniform acceleration. Acceleration yang ada pecutan. Okay. Pecutan yang seragam. Okay, baik. So yang ketiga ni, ini tadi ini adalah U, ini adalah V. So macam kamu tengok, makin lama distance dia makin berkurangan.
So bila makin lama distance dia makin berkurangan, so velocity dia makin lama makin berkurangan. Kamu bawa kereta mula-mula dah bergerak secara 200 km per hour. Lepas tu apa dia ni, kamu tengok ada kamera AES dekat bahagian depan. So takkan kamu nak laju lagi kan? Kamu akan perlahankan. So disebabkan itu velocity dia makin lama makin kurang. Velocity dia makin lama makin kurang. So namanya adalah velocity decrease uniformly. Okay? Bila kamu tengok pattern macam ni di mana permulaan ni adalah U, pengakhiran dia adalah V. Okay? U, V. Okay, baik. Boleh So ini adalah eksperimen berkaitan dengan ticker timer ataupun ticker tape. So kita nak tahu motion untuk sesuatu objek tersebut. Yang kita gunakan dalam eksperimen ni adalah troli lah. Troli Okey, baik. Seterusnya, selain daripada ticker timer, dekat mata kamu pun ada juga yang mesin ni. Namakan dia sebagai photogate. Tapi mesin ni sangat senang lah. Bila kamu gerakkan sahaja yang bahagian, ini photogate photogate ni dia gunakan vacuum. Okay, bahagian dalam ni vacuum. So, kita hanya gerakkan sahaja, kita panggil troli jugalah ni, okay, troli. So bila dia lalu dekat bahagian sensor photogate ni, dia terus akan dapat bacaan. Bacaan dia tu akan menunjukkan berapa halaju dia. Alah, dia macam kamu check speed trap lah. Okay. Bayangkan troli ni sebagai kereta, photogate ini sebagai sensor yang polis pakai, speed trapnya mesin polis pakai. So bila dia lalu saja, mesin tersebut dapat detect, okay, berapa kilometer per hour kereta ni lalu. So terus dapat bacaan. So photogate ni sangat senang lah. Bila kamu dah set up, kamu hanya jalankan sahaja troli tersebut, dapat bacaan terus. Dia tak suka macam ticker timer ni ataupun ticker tape ni. Di mana ticker tape ni, daripada tape tersebut kamu kena kirakan jarak dot, bahagikan dengan masa untuk carikan velocity ataupun acceleration. Tapi kalau photogate ni kamu hanya gerakkan troli tersebut dekat bahagian photogate punya sensor tu, terus dapat bacaan. Okey? Itu senang sajalah. Ini buat mesin ni pun ada dekat maktab kamu So nanti kalau kita balik maktab nanti cikgu boleh tunjuk kamu dengan kamu lah. Okey, baik, seterusnya kita pergi lagi kepada solving problem of the linear motion using the linear motion equation. Okey, tadi kita belajar tentang ticker timer punya eksperimen. So itu basic macam mana cara kamu nak baca tu dot tu. Seterusnya cikgu tunjukkan tentang photogate tadi, eksperimen photogate. Okay. So sekarang ni kita masuk kepada ada formula-formula yang lain untuk linear motion yang kamu boleh gunakan, okay, untuk menyelesaikan masalah bagi linear motion ini. Okay. Selalunya dalam SPM equation ataupun formula-formula ni akan diberikan yang formula khas ni untuk linear motion Okay. Yang mana? Okay, yang ni tunjuk. Satu, dua, yang nombor 2 ni 3, 4. So ada 4 formula yang membantu kamu untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan linear motion. Kalau dalam soalan dia ada bagi information yang tak lengkap, so ini adalah formula-formula yang akan bantu kamu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Formula ni sebenarnya adalah relate dengan formula, basic formula untuk velocity, basic formula untuk acceleration sebenarnya. Cumanya dia dah derivekan, so dia dah simplifykan kepada 4 formula yang baru. Tapi dia sebenarnya adalah relate yang sama saja dengan formula sebelum ni. Okay, cikgu tunjukkan contoh Nanti kalau kita ambil formula yang ni jangan risau, kalau kamu tak hafal, SPM nanti dia ada bagi. Cumanya kita patut kamu hafal lah. Okay? Untuk memastikan kamu mudah, tak perlu nak rujuk apa-apa dah, kamu dah ingat, kamu boleh terus selesaikan. Okay. Contohnya kalau formula ni V is equal to U plus AT. Okay, tulis V is equal to U plus AT. Okay, AT
Okey, baik. So V ni unitnya adalah apa? Unitnya adalah ms negative 1. So selalunya kalau V formulanya adalah velocity, formulanya adalah displacement over time. Betul? Displacement over time tu je formula dia. Tapi bila dia dah diraj-rajkan, yang ini juga boleh membantu untuk mendapatkan S over time. Okey? Di mana kalau kita pecahkan balik U ni adalah S over time, betul? Sebab dia adalah initial velocity. Okay, dia formula hal laju jugalah. Okay, S over time. Okay. Seterusnya tambah dengan acceleration. Acceleration formulanya apa? V minus U over T. Okay, buat kurungan. Darab dengan T. Okay. So daripada keseluruhan formula ni, dia akan dapat balik S over time. Tak percaya kita tengok apa benda yang kita boleh cancelkan. Okay, T ni kita boleh cancelkan. Ini matematik saja. T ni boleh kita cancelkan. Seterusnya, kita akan dapatkan S over time. Okay, V minus U. Okay, V minus U ini, okay, kalau kamu tengok dia adalah, ni adalah velocity. Ni velocity. Ni juga velocity. Velocity tolak dengan velocity, automatik dia akan jadi zero. Zero. Okay. Bila dah jadi zero, maksudnya ni kita boleh cancel juga each other. Last kali dia akan jadi S over T. So dia adalah sama sahaja dengan formula yang ini. Bila di mana kita assume bahawa velocity initial dengan final ni adalah sama. So dia akan menyebabkan velocity dia akan jadi zero kat bahagian sini. So kita cancel. So S over time. So kita akan dapat balik V. Okay. So dia adalah merujuk balik kepada basic formula yang asal. Cumanya dia permudahkan mengikut situasi-situasi yang tertentu. Situasi apa? Okey, sekejap lagi kita akan bincangkan tentang situasi tersebut. Okey, cumanya cikgu nak kamu tahu dia ada 4 formula yang kamu perlu ingat lah hari ni. Okey. Guna experience sebenarnya ada bagi. Cumanya kalau selalu ujian selaras nak test kamu dalam certain topik je kan. So tak banyak benda kita boleh test. So suppose kita tak bagilah formula tersebut. Kamu kena ingatlah formula ni. Okay, boleh? Baik. Okay. So kita terus dengan penyelesaian masalah. Macam mana 4 formula ni boleh ni. Okay, kita tengok soalan. A school bus move from a rest with acceleration. Okay, kita keluarkan information yang ada dulu. Move from rest. Bila dia kata dia bergerak daripada rest. So kalau daripada rest bermaksud bahawa dia tak bergerak langsung permulaan lah. So kamu boleh relatekan bahawa U dia adalah zero. Sebab dia kata rest. Betul tak? Okay, velocity dia U dia adalah zero. Okay, initial velocity-nya adalah zero. Dengan acceleration 2 ms negative 2. Okay, acceleration-nya adalah 2 ms negative 2. Time dia adalah 5 second. Calculate its velocity after 5 second. Kirakan velocity dia selepas 5 saat. Okay. Selalunya kalau kamu kira velocity is equal to S over time. Betul? Kalau nak kira velocity, displacement over time. Time dia bagi 5 saat. Tapi dia tak bagi distance. Ada dia bagi distance tak kat sini? Tak ada. So formula ni dah sukar dah kamu nak cari. Apa sebab susah sangat ni? Padahal yang kamu belajar formula ni yang basic untuk formula velocity. Tapi displacement ataupun distance ni dia tak bagi. Tak ada pun dalam statement ni. Tak ada displacement ataupun distance. So sebab itulah saintis telah diraihkan berkaitan dengan linear motion ni. So ada 4 formula terbitan daripada linear motion yang membantu kamu menyelesaikan masalah linear motion. So apa yang ada dekat bahagian sini, okay, kita rujuk balik. U adalah 0. Okay, U nilai dia ada.
U ada. Seterusnya acceleration A ada 2. Seterusnya time ada 5 second. Okay. So dia nak minta kamu cari apa? Dia minta kamu cari calculate the value velocity. Okay. Velocity after 5. So final velocity final velocity adalah apa? Okay. So kita nak gunakan formula apa? Cari benda yang ada U, A dengan T dan juga V. U, A, T dengan V. Okey, satu boleh gunakan. Yang kedua S. S dia tak bagi. Displacement ataupun distance dia tak bagi. Okey. U ada. V yang kita nak cari. T ada. So V dengan S ni kita tak tahu nilai dia adalah apa. So tak boleh gunakan yang kedua. Seterusnya yang ketiga. S tak ada. Terus tak boleh guna yang ketiga. Yang keempat, S pun tak ada. So yang keempat tak boleh guna. So kita akan gunakan yang pertama. V is equal to U plus AT. Ni. So masukkan dia dalam formula. U dia kosong, A dia 2, T dia 5. Masukkan, so kita akan dapat V is equal to 10 ms negative 1. So tolong ingat, dalam soalan kalau ada benda berkaitan dengan linear motion yang kamu tak boleh selesaikan menggunakan formula basic V is equal to S over T ataupun formula acceleration yang biasa A is equal to V minus U over T. Kalau dua formula ni kamu nak guna dua formula untuk menyelesaikan masalah linear motion, tapi tak boleh juga sebab information tak lengkap. So kita kena guna bantuan 4 formula ini yang telah didiraskan. Okay? So dia dapat membantu kamu untuk menyelesaikan masalah linear motion. Baik, kita teruskan lagi. Okay, example 2. A sport car move along a straight track. Okay, cikgu keluarkan information yang ada. Information yang ada adalah velocity. Okay, velocity, its velocity 40 ms negative 1. After 3 second, okay, 40 ms negative 1 ni kamu kena tetapkan dia adalah U ataupun V. So baca soalan lebih. As a sport car move along a straight track, its velocity is 40 ms negative 1. After 3 second, the sport car has reached. Okay, so permulaan 40. Lepas 3 saat 50. So 40 ni adalah U ataupun V? Dia adalah U. Ya betul. Initial velocity. So 50 ni adalah V. Final velocity. 3 ni adalah apa? 3 ni adalah time. Calculate the displacement. So kita keluarkan balik information yang ada. U bersamaan dengan 40. V bersamaan dengan 50. T bersamaan dengan 3. Yang kita nak cari adalah S, displacement. Displacement yang kita tak tahu adalah apa. Okay, displacement. Okay, so sekarang ini kalau kamu nak guna formula displacement, V is equal to S over T. Tak boleh nak guna ini. Disebabkan oleh time taken ni, bukan time taken untuk velocity ni, ni time taken untuk acceleration. Di mana V minus U over time. Time interval ni adalah yang berkaitan dengan yang 3 saat ni. Bukannya time taken yang ini Dia bergerak, satu kereta bergerak ke bahagian tempat lain. Daripada A pergi ke B. A ni dia punya velocity dia 40. B ni velocity dia 50. Dia ada velocity permulaan, velocity akhir. So velocity permulaan, velocity akhir. So time taken dia adalah 5. Di antara ni ke sini 5 saat. Okay. So time taken dia 5 saat, 3 saat. 3 saat. So yang 3 saat ini adalah daripada sini ke sini. So tak boleh masuk dekat bahagian sini. Bukan ni formula dia. So tak boleh nak gunakan formula ni. So macam mana nak cari displacement? So merujuk balik kepada 4 formula yang didiraskan untuk linear motion tersebut. So kita ada V, kita ada U, V, T hingga S.
U, V, T dengan S. So kita gunakan formula yang nombor apa tadi? Yang nombor 2. Betul tak? Okey, nombor 2. Ya betul. So yang nombor 2 tadi So masukkan dalam formula saja kamu akan dapat 135 meter. Okey. So daripada 4 formula tu tolong ingat, lepas tu tengok keluarkan information yang ada untuk setiap soalan tersebut, kamu boleh jawab untuk soalan tersebut. Okay, baik, kita teruskan lagi. Okay, kita teruskan lagi dengan soalan ini. An athlete runs for rest and achieve from rest. So kalau from rest, U is equal to 0, ms negative 1. Seterusnya achieve a maximum after acceleration. Uniform after accelerating uniformly for 8 seconds. So 8 seconds adalah time. Time dia 8 seconds. If the displacement of the athlete 40, okay. Ni adalah S. Displacement. Determine the acceleration. A yang kita nak cari. So dia ada U, dia ada T, dia ada S. A yang kita nak cari. So selalunya kalau A, kamu gunakan formula V minus U over T. Time taken dia bagi tak? Cuba tengok time taken apa yang digunakan. Uniformly for 8 second. Okay, time taken tu dia bagi. Time taken ada. V dengan U. U dia bagi. Kosong. V dia ada bagi tak? Tak ada. V dia tak bagi. So tak boleh guna formula ini. Kena guna formula yang telah dijelaskan oleh linear motion tersebut. Okay. So kita gunakan formula yang nombor 3 je rasa. Ya. Okay, yang nombor 3 ini di mana kita ada U, kita ada T, kita ada S. Nak cari A. Ada U, ada T, ada S. U, T ada, T ada, nak cari adalah S. S ada, yang nak cari adalah A. A ni yang kita nak cari. A yang kita nak cari. Okay. So masukkan dalam formula, kita akan dapat A dia adalah 1.25. Okay. So latihan-latihan yang cikgu akan bagi nanti berkisarkan tentang inilah. Bila kamu dah buat latihan, kamu tahu dah macam mana cara nak selesaikan. Dia ada benda yang kita boleh selesaikan menggunakan basic formula, velocity atau acceleration. Ada yang kita gunakan 4 formula untuk linear motion tersebut. Okay, last example untuk 4 ni. Maria ride a bicycle, velocity dia adalah 8. Okay, siapa boleh beritahu juga? Kalau velocity 8 ni, dia adalah U ataupun V? Kalau baca baik, Maria rides a bicycle 8 meter per second. So, mula-mula 8 meter per second. So, dia adalah U lah. Initial velocity. Okay. Seterusnya, brakes suddenly, she brakes suddenly and stop. And stop. Kalau stop bermaksud U tu mula-mula dia bergerak. So, dia brake immediately. So, dia stop. So, stop tersebut, velocity pengakhiran dia adalah 0. Okay, dia stop. Distance dia 2 meter. Ni adalah S. 2 meter. U dia tadi 8. Okay. What is the acceleration? A. Kita nak cari A. Okay. So kalau nak cari A, formula biasa V minus U over T. V dia ada. Lagi apa? U dia ada. T dia ada tak? Tak ada. Dia tak bagi T. Tak ada. So tak boleh guna formula ni. Kena guna linear motion. So formula yang nombor 4. V ada. U ada. A ada tak? A yang kita nak cari. S ada. Okay, A yang kita nak cari. Okay. Semua information ada kecuali satu je tak ada. So satu tu yang kita nak cari. A. So inilah jawapannya. Negatif 16. So dia decelerate. Dia nyah percutan. Okay, boleh? Okay.
Baik, so ini adalah sedikit kaitan dengan apa yang kita akan belajar pada hari ini yang untuk gantikan kelas cikgu lah. Okay, so kamu tengok dulu video ni. Okay, apa-apa yang tak faham nanti boleh tanya balik PM cikgu personal. Cikgu akan bagi latihan berkaitan dengan apa benda yang ada yang cikgu ajar, yang cikgu rekod ni. Okay, dan wajib untuk kamu tengok video ini ya. Nanti cikgu akan bagi arahan-arahan selanjutnya dalam WhatsApp lah. Okay, baik. So setakat ini itu saja. Nanti kita akan masuk untuk subtopik kedua. Tentu kita buat kelas live lah. Untuk kali ini cikgu rekod. Okay, baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.